Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang berbahagia Ustaz pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau tazkiyah, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW ditanya kepada para sahabat, apakah satu amalan yang paling ringan tapi berat timbangannya, amalan yang paling mudah dibuat tapi berat pula timbangannya, amalan tu senang dibuat tapi besar pula pahala dia. Kata Rasulullah, ada dua amalan yang paling senang dibuat, pahalanya besar. Pertama, kata Rasulullah, ialah diam. Yang kedua, kata Rasulullah, ialah baik perangai. Dua benda ni tuan-tuan paling senang dibuat. Duk diam-diam. Selalu orang tua-tua sebut, duk diam-diam. Senang. Cakap tak payah, apa tak payah. Besar pahala dia tu. Sebab hari ni berapa ramai orang yang nak cakap tapi tak tahu apa. Cakap siang malam, tak erti duk diam. Tak pandai duk diam. Kerja dia nak komen je. Tak boleh komen di mulut, dia komen di jari. Tak boleh komen dalam surau, komen dalam Facebook. Kata Rasulullah, diam itu menyelamatkan kamu. Yang kedua, kata Rasulullah, ialah baik perangai, husnul khuluq. Baik perangai itu adalah satu benda yang mudah tetapi besar pula amalan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita bercakap tentang soal wakaf. Saya nak bercakap tentang soal dua benda ni. Pertama, diam. Yang keduanya, baik perangai. Apa kena-mengena pula dengan wakaf, dengan baik dan diam? Okey, apa kena-mengena baik perangai, husnul khuluq, akhlak yang bagus dengan diam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya gerak dari Ipoh tadi jam 3 sampai dekat Tol Baru tu, Plaza Tol Baru apa semua tu. Singgah makan kejap dekat tepi hotel, apa ke nama, nasi lemak royal ke apa nama, bukan yang tu lah, sebelah dia kedai Melayu kita. Elok saya nak keluar, satu Bangladesh tegur saya, tapi dia cakap Arab. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut saya. Dia kata dia Bangladesh tapi dia cakap Arab. Saya tanya, hang duduk di Mekah berapa lama? 5 tahun. Datang sini berapa lama dah? Baru 2 tahun, kata dia. Dia cakap Arab sepanjang-panjang, cakap Arab. Saya kata aku nak pergi ngajar lewat lah, jumpa lagi. Tuan-tuan untung jadi Bangladesh. Duduk di Mekah boleh cakap Arab, duduk di Malaysia boleh cakap bahasa Melayu, duduk di Australia boleh cakap bahasa Inggeris, duduk di Singapura boleh cakap bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita ni duduk perli tengok orang Bangla, kita duduk kutuk Bangla. Padahal dia 8 bahasa dia boleh cakap. Kita yang duduk di Malaysia ni berapa bahasa boleh cakap, tuan. Jadi tuan-tuan, kalau nak cakap banyak bahasa, jadi orang Bangla, insya-Allah. Selamat tuan-tuan. Di mana saja dia pergi, dia boleh cakap bahasa tuan tanah, tuan rumah. Ini hebatnya orang Indonesia, apa orang Bangladesh ni, tuan-tuan. Okey, dia fasih cakap Arab. Saya tanya berapa tahun nak duduk di Mekah? Dia kata 5 tahun. Cukup fasih, dia seronok, tuan-tuan. Hari ni dia boleh cakap Arab, tuan-tuan. Punya lama dia duduk peram, tak boleh cakap Arab. Yang heran dia kenal saya pula, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang diam, diam adalah benda yang menyelamatkan kita. Berapa banyak yang kena saman di dunia ni sebab terlebih cakap. Berapa banyak yang kena minta maaf sebab tersilap cakap. Berapa banyak yang orang hilang kepercayaan dengan sebab cakap tak betul, nama dia cakap bohong. Berapa banyak orang tak percaya pada kita ni sebab cakap berlapis-lapis, bermuka-muka. Berapa banyak yang dituduh sebagai munafik kerana bila cakap berbohong, bila cakap bohong, bila cakap bohong. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, cakap ini satu benda yang sangat penting. Sebab Nabi sebut dua anggota badan kita yang boleh membawa kita ke neraka. Apa dia? Al-famu wal faraj. Al-famu wal farju, mulut dan kemaluan adalah dua benda yang boleh membawa kamu ni masuk ke dalam neraka. Tak jaga betul-betul kepada mulut, tak jaga betul-betul pada faraj, tuan-tuan. Ada cakap, ustaz, saya tak pernah zina, ustaz. Faraj saya okey, ustaz, tak ada zina, ustaz. Memang okey pun, tapi basuh tak betul.
Basuh pun tak betul, buang najis basuh tak betul, tak selamat juga hidup kamu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak menjadikan diam di sini bukan maknanya langsung tak bercakap. Isteri tanya abang, apa Ustaz Kazim cakap di surau tadi? Apa ya, diam abang ayah kamu kenapa? Abang, Ustaz Kazim cakap apa tadi? Udah gila ke orang tua ni? Orang ni bahasa orang Perak ni. Kenapa tak cakap jawab bang? Ustaz Kazim cakap yang menyelamatkan dia. Itu bukannya menyelamatkan, tu bengong nama dia tuan. Bengong lain, menyelamatkan lain. Diam di sini maknanya kalau tak tahu, diam. Kalau tak pandai, diam. Selamat. Kalau benda tu maksiat, diam. Jangan cakap kalau benda maksiat. Mengumpat, memaki, mencarut, memfitnah, diam. Itu selamat. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada kebatilan, kalau ada kemungkaran, bercakap itu pahala, menegur itu pahala, bercakap menyuruh yang ma'ruf itu disuruh. Beza. Memberi salam itu disuruh. Jangan tak bagi salam pula. Diam je. Kenapa? Semalam kan Ustaz Kazim ceramah, diam itu selamat. Langsung tak cakap satu surau, diam je. Tukar nama tuan-tuan, surau tazkiyah, tukar surau lain, surau senyap dan sunyi nama tuan-tuan. Diam di sini maknanya ialah jangan cakap benda yang kita tak tahu. Jangan cakap benda yang lara, jangan cakap benda yang haram. Selamat kita kalau kita cakap yang baik-baik saja. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqah yatba'uha adza. Bercakap ini satu pahala yang besar. Daripada bacaan Quran itu bercakap. Berzikir juga adalah bercakap. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr juga adalah bercakap. Bercakap ini juga satu jalan yang mudah masuk syurga, dengan syarat cakap-cakap itu yang baik-baik. Tetapi cakap yang jahat-jahat tak mau. Bisik-bisik yang jahat tak mau. Bisik yang baik 3 kata Rasulullah. La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan bisikan-bisikan ni tidak baik pada kamu. Melainkan 3. Illa man amara bisadaqatin. Melainkan orang yang berbisik, menyuruh supaya bersedekah. Au ma'rufin, atau mengajar orang berbuat baik. Au islahim bainan nas, ataupun mendamaikan manusia yang bertelengkah. 3 percakapan ini baik tuan-tuan. Pertama, mengajak orang untuk bersedekah. Menyuruh orang untuk bersedekah, mewar-warkan kepada orang lain untuk bersedekah. Kata Allah Ta'ala, itu percakapan yang sangat bagus. Tuan-tuan, surau kita ni terbina daripada wakaf tuan-tuan, daripada jariah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita masuk dalam ni pun kita rasa seronok, tenang. Alhamdulillah. Tambah dapat tiang pula. Banggalah ya Allah. Subhanallah. Bukan senang orang lain tak dapat tiang, kita seorang dapat tiang. Bangga tak? Itu belum masuk lagi kipas helikopter ni pasang tuan-tuan. Ya Allah. Berapa ramai yang dah wakaf pada surau ni dah meninggal. Dah meninggal pun. Sekarang dia merasai nikmat daripada dia berwakaf. Kita yang berwakaf ni tuan-tuan, masih hidup, kadang-kadang tak nampak sangat nikmat dia tu. Tak nampak apa Ustaz. Saya derma untuk surau tu dulu 1000. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Nak ada apa? Nunggu mati je lah. Yakin tak pada Allah Ta'ala? Nabi sebut, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta kamu bila kamu bersedekah. Nabi sebut, digarantikan, dijamin, damin, kata Rasulullah. Bila kamu bersedekah, harta tak akan berkurang. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, mengajak orang untuk bersedekah itu besar pahala. Orang yang menikmati nikmat daripada berwakaf ini, bila dia rasa nikmat dalam kubur, pahala masih berpanjangan, berjalan. Persoalannya ialah kita belum merasai nikmat itu. Kita belum merasai nikmat kubur. Sebab yang kita selalu sebut ialah azab kubur. Saya duduk di airport, ada satu Cina datang dekat saya. Dia tengok muka saya, Ustaz. Dia tengok, you Ustaz Kazim ke? Ya, saya Ustaz Kazim. Selalu tengok TV saya. Oh, you tengok cerita apa?
Itu jodoh. Oh. Kalau dah jodoh, kata dia. Ya, kalau dah jodoh, dia sebut. Masya Allah. Dia kata, saya satu family tengok. Itu bagus ya, dia punya talknya punya bagus ya, nasihat keluarga. Bagus ya. Nyembang dia. Lah dia tanya saya. Ustaz nak, orang Islam kalau dia mati memang teruk. Teruk macam mana tu, okey? Tak lala itu kadang-kadang muka jadi hitam lah, kadang-kadang itu van apa mayat itu kan jenazah kan itu 4 tayar pecah sebab mayat berat sangat. Kadang-kadang kubur itu kalau dia tak boleh tanam itu dalam. Kita orang Cina tak lah itu macam. Tapi orang Islam wah takut kata dia. Saya kata dia ni dapat maklumat daripada mana? Rupanya dia dapat maklumat daripada tanah kubur. La ilaha illallah. Kan tanah kubur tu tiap-tiap minggu mati di kampung dia. Asal mati jahat, asal jahat mati tuan. Dia tengok, takut malas aku masuk Islam. Tuan-tuan kena cakap dekat pengarah tanah kubur tu, buat cerita tentang mati ni seronok. Seronoknya duduk dalam kubur. Rehat tetapi nikmat dapat. Rehat tetapi pahala sampai. Rehat seronok dalam kubur. Subhanallah. Masalah ni tak dibuat. Sebab tu orang takut nak mati. Takut nak mati. Sebab tak tahu. Siapa nak mati malam ni? Tobat lahum. Tak angkat tuan-tuan. Tunduk. Diam je. Allah. Kita hari ni digambarkan bahawa macam tu. Akhirnya orang jadi takut. Saya pergi ceramah di Sarawak. Saya pergi ceramah di Sarawak tuan-tuan. Satu budak muda tanya saya kat tepi Sungai Sarawak tu. Saya duduk makan ayam penyet. Dia kata, boleh ambil gambar Ustaz? Boleh Selfie Ustaz? Boleh. Ustaz, tanya sikit? Ya. Ustaz asal mana? Saya asal dari Batu Kurau, Taiping, Perak. Oh, Batu Kurau, Taiping Saya Ustaz, asal dari syurga. Oh, sudah tuan-tuan. Dia kata dia berasal daripada syurga, kata dia. Datuk saya dulu Nabi Adam Ustaz. Saya pada syurga. Oh, tak sangka pula Ustaz bukan pada syurga. Aku sepak dia ni kan. Dia cakap saya pada Batu Kurau Taiping. Dia pada syurga. Nampak tuan-tuan. Betul juga cakap dia. Dia asal pada syurga. Saya kata aku nak kilah apa budak ni. Saya kata abang, setan pun pada syurga bang. Saya kata. Tak tahulah abang ni ke syurga ke balik ataupun ke neraka pula. Tuan-tuan, kampung kita ialah syurga. Satu cara nak masuk ke syurga ialah mati dulu. Nak balik ke kampung yang asal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang mati, salah satu benda yang menyeronokkan selepas kematian ialah wakaf. Tetapi kalau kita diam daripada mengajak orang bersedekah, rugi kita. Diam daripada mengajak orang berbuat baik, rugi kita. Yang ketiga rugi ialah bila tengok A dengan B bertelengkah, kita tak damaikan mereka, rugi kita. Dolah dengan Leman bergaduh, kita biar je. Membiarkan orang bertelengkah itu, kamu adalah rugi. Jadi tuan-tuan, kita tak nak jadi rugi. Kalau saya mengajak tuan-tuan berwakaf pun pahala besar pada saya. Bayangkan kalau tuan-tuan sendiri yang berwakaf, macam mana pula pahala dia. Macam saya mengajak tuan-tuan bersedekah itu adalah sunat je. Tapi bersedekah pada tuan-tuan pula, Allahu Akbar, berkali-kali ganda. Macam kita sebut bagi salam, Assalamualaikum, saya bagi sunat. Tetapi yang menjawab salam itu pula wajib pada dia pula. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikirkan bahawa kepada kita ni sesuatu benda yang boleh menolong kita untuk negeri akhirat, yang pertama salah satunya ialah sedekah jariah. Dan di dalam sedekah jariah tadi nama dia wakaf. Jadi lepas ni jangan diam daripada mengajak orang untuk berwakaf, bersedekah dan sebagainya, mewar-warkan. Yang disuruh diam ialah pada benda maksiat. Jangan kau bercakap maksiat, jangan kau bercakap ngumpat, jangan memfitnah, jangan mengata pada orang. Yang tu diam tak apa, diam je, aku tak nak ngumpat, berdosa. Yang tu disuruh. Yang kedua tuan-tuan, husnul khuluq. Yang membawa kepada kita amalan yang besar pahala ialah baik perangai. Persoalan tentang baik perangai ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Okey. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Baharul Mazi tentang baik perangai.
Last sekali dalam bab husnul khuluq, bab perangai yang baik, dia sebut tentang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali sebut apa? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau cerita makna baik perangai ni, macam-macam maksud. Macam-macam maksud. Tetapi aku ringkaskan baik perangai ni kepada dua. Zahir dia baik, batin dia pun baik, kata Imam Al-Ghazali. Zahir dia pun cantik, di dalamnya pun cantik. Sebab dia huraikan daripada pelbagai jenis pendapat. Imam Saidina Ali kata apa? Saidina Ali kata baik perangai itu ialah manis mukanya bila bertemu dengan orang lain. Baik perangai itu ialah manis muka bila jumpa orang lain. Tabassum muka, wajah dia berseri jumpa orang lain. Kita duduk dalam surau ni, berapa ramai yang tak pernah senyum. Masuk tak pernah senyum, keluar tak pernah senyum. Masa jeling mata, tengok budak-budak muda pula ramai malam ni. Apa hal ramai-ramai budak-budak ni? Kam jalan tabung pula. Oi, nampak tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Dia faham anak muda datang ni curi tabung je tuan-tuan. Senyum tak pernah. Cuba dia raih anak-anak muda. Assalamualaikum. Senyum. Bila nak laku durian tu kalau masak? Dah lah durian tu berduri. Kita pula masak memang orang tak datang tuan-tuan. Disuruh kita ni senyum. Manis muka tu adalah akhlak. Orang datang ke rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah. Kenapa tak bagi tahu siang-siang nak datang? Ya Allah, terima kasihlah datang. Manis muka, semangat orang nak masuk. Ini bila tetamu datang, muka masam kiok. Dah lah masam kiok pula. Apa hal datang ni? Apa hal datang kata tuan-tuan? Apa hal mu datang ni? Memang tak masuklah dalam rumah. Bukan kata dengan tetamu, dengan mak sendiri. Ya Allah, mak, bila mak? Tak ada mak nak khabar, nak datang. Tak ada senyum pun. Saja aku nak surprise, kata mak. Elok mak keluar pada kereta Grab tu, dia tanya pula, bila mak nak balik? Masuk balik mak tu tuan-tuan. Itu namanya tak ada adab. Namanya tak ada adab. Yang kedua, kata Ali, Saidina Ali, apa dia baik perangai? Dia takkan menyusahkan orang lain. Yang ketiga, apa dia? Saidina Ali sebut tentang baik perangai, dia memberikan manfaat kepada orang lain. Itu baru kata-kata Saidina Ali. Tuan-tuan, bila kita sebut baik perangai, tuan-tuan cuba tengok. Cuba tengok. Hunsin tak kalau kita tengok orang yang buruk perangai? Hunsin. Walaupun dia suami kita, kalau dia buruk perangai, hunsin. Ada yang jenis duk makan cerut, duk isap cerut. Bila nak padam api cerut tu, pergi padam dekat dinding tu. Rumah dia hitam, cerut je tuan-tuan. Satu, hunsin. Ada suami yang saya jumpa tuan-tuan, isteri dia mengadu pada saya, suami ni duduk di kampung, tandas di belakang, dapur belakang, mana ada tandas dalam bilik kampung. Dia nak kencing tengah malam tu, dia buka tingkap. Tingkap panjang. Bayangkan tuan. Saya tak tahu lah ustaz. Hunsin tak kita kalau jumpa dengan orang yang buruk perangai? Hunsin. Tuan-tuan bayangkan kalau anak-anak tuan-tuan buruk perangai. Hunsin tak? Hunsin. Hunsin tak kalau isteri buruk perangai? Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lah ustaz. Yang menenangkan hati ialah baik perangai. Yang menenangkan hati itulah nama dia sakinah. Baru nak masuk tajuk soalan ustaz ni. Jauh pusing ni tuan-tuan. Baru masuk sakinah. Nak dapat suami yang tenangkan jiwa, nak dapat anak yang tenangkan jiwa, nak dapat keluarga yang menenangkan jiwa, tu bagaimana? Salah satunya tuan-tuan, power of sedekah ini ialah memberikan ketenangan, memberikan baik perangai pada anak, baik perangai pada suami, baik perangai pada ahli keluarga. Cuba kita tengok anak kita. Ya Allah ustaz, tak tahu nak cakap lah ustaz. Jangan tengok anak dulu, tengok pada akak. Berapa banyak akak bayar zakat? Berapa banyak akak bersedekah? Berapa banyak abang berwakaf? Berapa banyak abang bersedekah? Bila abang tidak buat benda-benda itu, kesan dia ialah hilangnya ketenangan di dalam rumah tangga. Jadi tuan-tuan, salah satu kebaikan daripada sedekah, kebaikan daripada berwakaf ialah melahirkan keluarga sakinah. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada satu benda yang tak menyeronokkan, sabar dulu tengok.
Di mana silap kita? Jangan tanya silap isteri, jangan tanya silap suami, jangan tengok silap anak. Silap aku dulu. Setakat mana yang aku letakkan diri aku membersihkan harta aku? Tuan-tuan nampak tak surah tazkiyah tu? Surah membersihkan, surah orang cerdik, semuanya boleh bubuh tazkiyah tu. Bila kita sebut tazkiyah pada diri kita, tuan-tuan, membersihkan harta, salah satu je dengan zakat, bersedekah, berwakaf. Akibat tak buat benda-benda ni, tuan-tuan, dia melahirkan kesan yang tak elok pada benda lain. Salah satu kesan tak elok ialah buruk perangai yang menjadi masalah kepada kita. Bila terdapat dalam keluarga kita buruk perangai, hilang sakinahnya, hilang ketenangannya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kamil. Jadi banyak huraian yang diberikan betapa pentingnya kita dalam surah tazkiyah nak membersihkan diri. Jadi salah satu cara kita boleh tengok apa yang tadi yang diberitahu oleh Ustaz Kazim, kita bersedekah nak memperbaiki diri kita, nak memperbaiki keluarga kita, nak memperbaiki diri anak kita dan sebagainya. Semuanya bermula dengan sedekah. Jadi kita reflect diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, saya ni sebenarnya belajar di Syria tahun 99 sampai 2005, 6 tahun. Yang saya kagum orang Syria ialah mereka suka berwakaf, bersedekah. Dan saya belajar di sana waktu tu hampir free kan. Universiti ni yuran setahun RM120 mana ada? Universiti Malaysia 1 sen kan? Saya rasa RM1,500. Ini setahun RM120. Mengapa itu terjadi? Sebab setiap universiti ada, setiap pusat perbelanjaan ada di yayasan dia, iaitu orang yang boleh berinfak dan berwakaf. Jadi duduk sana RM120 setahun yuran. Kalau kita orang lahir Perak dapat dari mahasiswa Perak RM4,000 setahun cukup semua. Nak pusing Syria, duduk rumah sewa, nak jalan pergi Lubnan, nak pergi Jordan, sepadan Turki, cukup RM4,000 setahun. Hasilnya pun sebab orang di sana suka berwakaf. Orang kaya-kaya suka berwakaf. Dan orang Arab yang kaya-kaya dua-dua pun datang berwakaf balik kepada negeri dia. Akhirnya kami yang senang belajar tu, bila balik ke Malaysia, makan alur. Saya 2 adik pergi belajar Syria. Saya nak adik saya, laki dulu. Laki lah. Alur dengan Melayu lah kamu belajar Syria. Kenapa? Balik tak ada hutang. PTN tak ada. Allah. RM4,000 adik setahun mana dapat. Bila cek balik, Damsyik sendiri tu ada dulu pernah ada daulat Al-Umayyah. Ada satu khalifah. Waktu tu khalifah dia Khalifah Umar bin Aziz. 3 tahun saya. Tak ada orang lain yang boleh bersama. Rupanya perangai tu terbau-bau sampailah sekarang orang Syria yang lari kat sini ni. Kalau pergi kedai ni kita tengok, kita boleh cakap Arab dengan dia. Cakap Arab bahasa Syria, Syilona binti. Alhamdulillah anda menihit. Cuma tak dengar itu bahasa Raja Syria. Bila pergi kedai dia tengok kita, dia cakap dia seronok, dia pergi makan free. La balas alaya, mafidah. Tak bayar-bayar. Alhamdulillah. Itu dalam keadaan dia susah. Dia tahu Allah sedekah. Jadi bila balik dia sini, orang ni macam betul-betul tapi kita pun ada rasa macam Ustaz Kazim kata tu, banyak benefit yang boleh dapat. Walaupun dia orang negara, dia orang dalam keadaan berperang, dia orang datang sini pun adalah yang buat bangai bukan tu, ada yang buat yang usaha. Buka kedai, buka macam-macam, buka kedai makan, dia orang tetap juga dapat pelanggan tu. Kita kenal dengan dia, boleh cakap bahasa Arab Syria sikit, dia bagi lebih, kadang-kadang bagi diskaun, kadang-kadang tak bayar-bayar, balash dia kata. Harga kat RM50 lah, balash. Balash mana bila syek tak ada apa. Ni nampak dia punya Allah Akbar, dia punya benefit of it. Jadi kita balik kepada Ustaz dulu. Jadi di sana macam mana kita nak kita duk cerita pasal wakaf. Apa perbezaan Ustaz antara wakaf dengan sedekah? Boleh tak Ustaz ceritakan? Terima kasih pada Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut orang Syria ni, di sekolah saya tu budak-budak ada budak Syria tu. Di sekolah saya ni international juga, Mahat Tafiz International. Syria ada, Bangladesh ada, Indonesia ada, Singapura ada. Yang tak ada Salak Tinggi. Yang nak faham, tak faham sudah tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila Ustaz tadi sebut tentang dalam keadaan susah pun mereka masih lagi boleh bersedekah, boleh lagi berwakaf dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Ali Imran.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk memohon ampun kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala kata disediakan kepada kita syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang bertakwa. Tuan-tuan, surau kita ni ada limit had. Nak masuk dalam surau ni habislah. Tempat perempuan banyak tu ya. Tak boleh masuk lah, itu dah laki-laki dah. Lambat masuk, lambat datang, luar tu yang makcik duduk di luar. Boleh masuk lagi dalam, udah penuh. Makcik yang duduk dekat pintu penuh dah. Agak-agak tuan-tuan, syurga kita macam ni ke? Agak-agak syurga nanti macam kita ni ke? Penuh. Malaikat tunggu kat pintu, penuh. Minta maaf ya, lambat datang penuh. Lambat sampai penuh, minta maaf. Full house. Tak ada lah. Agak-agak syurga macam kita ke rumah tuan? Malaikat duduk tepi pintu, penuh. Makcik-makcik tanya, habis tu kalau penuh makcik nak ke mana? Neraka. Kosong banyak lagi makcik, kata dia. Rasa tak ada dialog macam itu tuan-tuan. Sebab Allah sebut syurga ni seluas langit dan bumi. Bayangkan seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang bertakwa. Maknanya siapa pun boleh masuk syurga, melainkan orang yang tak nak masuk syurga. Dalam surau Dewan Solat kita ni semua boleh masuk syurga, melainkan orang yang tak nak. Dan Allah Ta'ala sebut khusus orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 5 kata Allah. 5 kata Allah. Sambung ayat itu, allazina fis sarra yunfiquna fis sarra. Yang pertama sekali ialah orang yang menafkahkan harta dia ketika dia senang. Orang takwa yang pertama ialah orang yang boleh meninfakkan harta dia waktu dia senang. Yang ni senang, dia boleh sedekah. Nama dia sedekah lah. Sedekah pada masjid, silakan. Ada yang sedekah pada anak yatim, ada yang sedekah pada fakir miskin, ada yang sedekah kepada rumah tahfiz, rumah jagaan orang tua. Saya semalam datang satu anak-anak dara janda 2 orang, anak dara 2 orang. Main minta bantuan. Kalau ada katil, kalau ada peti ais, kalau ada meja, kalau ada bangku, bagilah dekat kami ustaz. Dari mana datang ni? Kami daripada rumah sekian-sekian, kami menguruskan orang yang gelandangan. Ada gelandangan, orang tua yang gelandangan, kami bela. Ada makcik yang gelandangan, kami bela. Ini ustaz, ada satu janda 23 tahun meraya-raya kat Sesimbah ustaz. Kena tinggal dengan suami pun kami bela. Baru masuk semalam ustaz. 23 tahun dah kena tinggal dengan suami ustaz. Anak tak ada ustaz. Saya pun cakap, itu kena bantu tu. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Tuan-tuan, itu namanya infak. Keseluruhan itu nama dia ialah infak. Ada infak yang disuruh oleh Allah untuk menyelamatkan kita daripada sifat munafik. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Penipu di dalam agama kata Allah ialah bila jumpa anak yatim tak peduli, bila jumpa fakir miskin tak bagi makan. Itu nama dia penipu. Penipu ni kan munafik. Maka ada setengah kita sedekah ni tuan-tuan adalah satu sedekah untuk mengelakkan kita daripada sifat munafik. Berapa banyak orang tuan-tuan yang jadi munafik? Tengok orang miskin tak kesian, tak bantu pun. Tengok anak yatim, lantaklah, kebajikan ada kata dia. Habis tu engkau, kebajikan ada, engkau pun ada. Yang kedua tuan-tuan, kadang-kadang sedekah itu dalam bentuk fi sabilillah. Fi sabilillah, bantu ustaz tadi kita pergi belajar. Pergi ustaz tadi menuntut ilmu, ke buat sekolah, ke fi sabilillah. Tetapi ada satu sedekah yang termasuk di dalam soal yang berpanjangan. Saya buat satu contoh macam inilah tuan-tuan. Harta. Saya ni penceramah. Saya dah berceramah ni tuan-tuan 29 tahun. Tahun 90 sekarang 19. 29 tahun dah.
Otai dah tuan-tuan ni. Ustaz pun baru 28. Berapa? 41. Nampak macam 28 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah ni dah 29 tahun tua lah. Tuan-tuan jadi cikgu sekolah dah nak pencen 30 tahun. Pagi-pagi bangun, balik petang-petang, pagi-pagi bangun, balik petang-petang. Daripada hasil kerja, berpuluh-puluh tahun, dapat kereta 2 buah, rumah 2 buah, peti air 2 buah, blender 2 buah. Dapatlah handphone 4 buah, gigi palsu 2 buah, pakaian beralmari. Hasil daripada saya penat bekerja ustaz 30-40 tahun. Alhamdulillah ustaz, hasil dia ustaz. Soalan dia, bila kita mati, bawa ke blender tu? Peti air tu bawa ke? Hoi ya hoi, dia lempar dengan mayat sekali. Yang kita bawa cuma kain kapan. Punyalah teruk bekerja, kain kapan je bawa. Akak gigi palsu ni pun tinggal kak. Mana ada orang lempar gigi palsu dalam kubur? Mak tu gigi mak tu pun nak pakai dalam kubur. Tak ada tuan-tuan. Bayangkan lecehnya kita. Punya banyaknya harta, rumah digeril, kereta ditinted, kasut dipolish, kopiah ni dipolish. Sebab nak hebat dalam dunia, rupa-rupanya yang kita duk jaga hari siang malam ni tinggal. Yang bawa pakaian ni, nama dia kapan? Seluar dalam pun tak bawa pakcik. Abang jangan duk bangga seluar dalam, polo lah, scuba lah, tak payah duk bangga lah. Seluar dalam pun tinggal, habis-habis buat kapal ditutup ni pakcik. Kalau kita faham macam itu, yang dibawa salah satunya ialah amalan yang tak nampak. Baik, satu. Yang kedua, harta kita ni. Saya pun kerja 30 tahun, 40 tahun. Kerja siang malam buat apa? Bayar hutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang tanah, hutang sana, loan sini. Hidup untuk bayar hutang. Agak-agak siapa nak bantu kita bayar hutang? Orang akan cakap, engkau pandai berhutang, engkau pandailah bayar. Engkau beli rumah, engkau bayar lah. Bukan aku duduk rumah engkau pun. Siang malam kita kerja untuk bayar hutang. Tiap-tiap bulan potong gaji, potong pergi bank. Ustaz kita ni, tuan-tuan bayangkan, dia isteri saya. Saya suami, dia isteri. Ni tin 3 ni anak. Ni anak kita orang ni, lelaki. Bila saya mati, harta saya yang siang malam saya simpan tu, dapat pada saya, dapat pada siapa? Dapat pada isteri, dapat pada anak. Pusaka. 5 bulan lepas saya meninggal, isteri muda lagi, baru 41. Yang tadi 23, yang ni 41. Agak-agak ada tak orang Minang? 5 bulan, 4 bulan 10 hari, habis dah lagi 20 hari menikah tuan-tuan. Siapa ngorak? Tok Imam. Tok Imam yang duk kapan mayat saya tu dapat ke dia tuan-tuan. Sebab masa saya meninggal, isteri saya duk menangis depan mayat saya. Masa tu kapan telah lakukan Tok Imam? Abang kata nak semati sehidup saya. Sampai hati abang tinggalkan saya. Siapa nak jaga saya bang? Tok Imam boleh jawab? Saya ada. Oh. Lepas edah tuan-tuan, di belasah ada Tok Imam dapat. Hello miss, hingga RM1 dapat ke dia tuan-tuan? Tuan-tuan, saya yang bayar rumah tu, yang masuk sekarang dalam rumah tu suami dia. Katil dia duduk, tilam dia duduk, almari dia pakai, peti air dia pakai, tandah dia pakai, kereta saya dia pakai. Padahal kereta tu bulan-bulan saya bayar. Rumah tu bulan-bulan saya bayar tuan-tuan. Dia pula duk melarang hantar isteri pergi kerja, dia pula relax pergi ke Ion tu pula tuan-tuan. Bawa kereta saya, yang saya bersoal jawab dalam kubur, masa hidup saya dia soal jawab tu. Bila saya mati, dia pula bawa begini tuan-tuan, buka cermin tingkap begini, bawa kereta ni. Tangan keluar kot tingkap tu. Ada, dia tanya, kereta ni siapa punya? Tak, dibawa je. 6 bulan kahwin, meninggal pula isteri ni. Rumah tadi dapat kat siapa? Dapat kat ustaz tu pula, tu imam tu. Suami dia tadi ni. Lepas 6 minggu mati isteri dia, nikah lain pula tuan-tuan.
Dua-dua orang yang langsung tak pernah tolong bayar sewa rumah, bayar hutang bank, tak pernah tolong saya. Dua-dua sekarang begini sila panggung. Nengok pukul 7 drama maghrib tu. Suamiku sotong, isteriku udang, semua relax je. Agak-agak harta tuan-tuan ni nak pergi ke mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir tengok. Motor yang kita naik, kereta yang kita bawa tu, agak-agak siapa yang dapat lepas ini? Tak nak ke 30 tahun kita bekerja, 40 tahun kita bekerja, harta ni nak tolong aku dalam kubur. Harta ni nak tolong aku di hari kiamat. Nak tolong itulah nama dia wakaf berpanjangan. Sebab tu biarlah harta kita ni tuan-tuan, ada satu bahagian kita belanja dalam dunia. Untuk isteri, untuk anak, untuk mak kita, bapak kita, keluarga kita, ni dia. Satu lagi harta kita buat simpanan. Untuk siapa? Kalau kita mati, anak aku tak melarat. Kalau aku meninggal nanti, isteri aku tak melarat. Ini harta mereka. Yang satu lagi bahagian, yang ini harta untuk ayah, yang ini harta untuk bapak. Bapak nak wakaf tanah ni untuk bapak. Kalau tinggal pada kamu, boleh tentu lagi untuk bapak. Baik bapak buat siap-siap untuk bapak di hari kiamat. Namanya ialah wakaf. Yang kita simpan siap-siap untuk Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala balas kepada kita di hari kiamat. Inilah wakaf. Dah confirm dah, tahu dah. Orang tak boleh jual, orang tak boleh usik, orang tak boleh buat apa-apa pun tuan-tuan. Aku dah wakaf buat tanah kubur. InsyaAllah adalah bahagian dia. Aku dah wakaf ni. Saya duduk tengok dia ni tuan-tuan ni. Lakin Central ni. Dalamnya ada masjid, dalamnya ada pusat jagaan, dalamnya ada tempat untuk asnaf zakat berniaga. Di dalam ini tuan-tuan ada 26,000 orang duk pakai tiap-tiap hari. Bayangkan tuan-tuan berapa banyak wakaf kita dapat. Tapi ustaz, saya tak ada duit ustaz. Macam mana ustaz? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran tadi, kalau kamu bersedekah waktu senang, itu tanda takwa. Tapi Allah tambung lagi. Yang kedua, wad-darra. Orang yang menafkahkan harta dia waktu dia susah. Itu pun sifat takwa. Fis-sarra wad-darra. Dia susah pun dia boleh sedekah. Yang ni yang ustaz sebut tadi. Tengok orang Syria tu perang gaduh tuan-tuan. Dalam susah pun sedekah lagi. Ni nama dia darra. Kalau setakat sedekah waktu senang, biasa. Tetapi kalau waktu susah hati kita sedekah, luar biasa. Waktu kita sakit, kita sedekah, luar biasa. Waktu kita pun tak cukup, kita sedekah, luar biasa. Yang luar biasa itulah dipanggil sebagai takwa. Yang ketiga, sifat orang takwa tu apa? Wal kaziminal ghaiz. Itu nama saya tu, wal kazim. Arwah ayah saya ambil itu nama, letak nama saya Kazim. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan marah dalam hati. Apa makna kazim? Menahan marah dalam hati. Okey, sebab tu saya tak pernah marah tuan-tuan. Dulu-dulu orang di kampung saya panggil saya nama Ikram. Kazim dia orang tak kenal. Tobatlah home tak kenal. Dia orang panggil saya Kak Ikram. Bila saya dah keluar dalam TV, baru dia orang tahu nama dia Kazim. Dulu-dulu orang tanya Kazim mana? Tak ada. Ustaz Kazim ada tak? Tak ada. Bila ini Ustaz Kazimnya, lepas tu satu kampung tukar nama saya tuan-tuan, Kazim. Sekarang ni muka saya dah tak boleh keluar TV dah, insya-Allah tukar balik Ikram lepas ni tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Wal kaziminal ghaiz. Yang keempat apa dia? Wal afina anin nas. Memaafkan orang lain. Sifat takwa ialah memaafkan orang lain. Dan yang kelimanya ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Banyak poin-poin yang dapat daripada Ustaz. Terima kasih kepada kita bagaimana kita nak menjadi orang yang luar biasa. Jadi nak menjadi orang yang luar biasa ni, insya-Allah sekejap lagi kita punya eksekutif wakaf kita dan kawan saya ni akan datang masuk bagi kamu. Bolehlah berapa banyak nak bagi boleh bagi. Kalau rasa nak lebih boleh pergi insya-Allah lepas solat nanti, lepas habis solat apa isyak ni boleh ke belakang. Di sana kita ada tempat kaunter, boleh nak derma buy saham biasa sebanyak RM100 seunit. Tak bawa duit boleh debitkan. Kalau rasa nak ambil duit balik rumah cepat juga datang balik. Tak ada masalah.
Jadi sementara kawan-kawan saya datang bagi mengedamkan kabung ni, sama-sama lah kita berzikir dan berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi bila Ustaz Kazim bercerita tentang sikit bagaimana nak menjadi kisah luar biasa. Jadi di sini ada satu hadis. Bagaimana seorang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, yaqulul abdu mali. Seorang hamba tu berkata, hartaku, mana hartaku? Macam tadi yang saya cerita, macam hartaku nak ke mana ni tuan ni? Jadi Rasulullah kata, wa inna lahu min mali salasa. Harta yang miliknya ada tiga je, tak lebih benda tu. Tiga benda je. Dan selebih tu milik orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu terbang pergi dekat isteri orang kahwin kan. Dia dapat suami tu imam dan sebagainya, dapat tu imam pula bawa kereta tu. Kemudian si isteri dia meninggal, imam pula kahwin orang lain, orang lain yang guna kenderaan tersebut. Jadi kata Rasulullah, harta untuk seorang hamba itu hanya tiga. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Apa dia makan, habis masuk perut, keluarkan toilet dia. Ma'akala fa'afna. Makan habis, tak ada apa. Itu hak dia. Kemudian kedua, aula bisa fa'abla. Dia pakai pakaian tersebut sampailah busuk. Betul juga, kita pakai minyak satu pakaian untuk pakai dia. Pakai busuk sebab apa? Baju kesayangan. Kadang-kadang baju tu pakai sebab baju tu mahal. Jubah sekarang pula Allah, tengok dengan cop-cop macam-macam tu, RM100, RM150 Allah. Tapi disayang dia pakai sampai busuk. Aula bisa fa'abla. Yang ketiga, aw tasaddaqa fa'abla. Kalau dia bersedekah, harta apa? Efek daripada dia bersedekah tu pahala dia. Yang ketiga tu cukup penting buat kita. Kata Rasulullah yang terakhir, wa ma siwa zalika, dan selain daripada itu, fa huwa zahib, hilang, tak kekal gitu. Wata itu hilang, yang hilang, yang kekal, yang hilang tu, yang kekal kepada kita tu, akhirnya pergi kepada manusia yang lain. So, pakai tu tadi, kita guna kesempatan yang ada. Dunia ni sebagai mazra'atul akhirah, tempat kita nak bercucuk tanam untuk dapat hasil di akhirat. Kita berwakaflah sekadar ya. Jadi Ustaz yang ketiga, seterusnya dalam setengah yang Ustaz mungkin ada pengalaman yang berkaitan dengan wakaf atau yang membangun, kata boleh kita share sebagai beri rasangan motivasi kepada orang. Itu saja.
Baik, terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lah, nak habis lah. Nak balik lah. Tuan-tuan. Jarang balik rumah tuan-tuan. Isteri saya tanya tadi, abang malam ni balik tak? Balik, insya-Allah. Okey, sampai tanya nak balik ke tidak? Okey, jarang jumpa anak, jarang jumpa isteri, kerjanya jalan. Saya tengok isteri orang lebih lama dia tengok isteri sendiri. Hidup saya itulah tuan-tuan, tengok anak orang lebih lama dia tengok anak sendiri. Sebab tu ada satu makcik dulu, dia datang jumpa saya, ajak saya kahwin. Makcik sekarang dering-dering tuan-tuan. Umur 66. Saya 50 tak sampai ke. Okey. Jarak saya dengan dia 23 tahun. Bayangkan. Saya kata tak apalah kak. Tak apa ustaz. Akak nampak ustaz je boleh bimbing akak. Nak bimbing ke mana kak? Bimbing ke syurga saya ke neraka pun. Tak tahu kak. Ustaz boleh bimbing akak. Tak apalah kak. Jarak jauh kak. 23 tu rasa berat kak. Akak boleh terima ustaz. Walaupun ustaz muda pada akak boleh terima. Saya jawab memanglah akak boleh terima. Yang tak boleh terima saya. Saya yang berat tu kak. Kalau akak nak dapat ilmu, jadi anak murid saya. Kalau nak jadi isteri saya dapat ilmu, tobatlah home tak dapat. Isteri saya tengok saya di TV tu lagi lama pada tengok betul. Tak payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya mengajar dulu daripada tahun 1990. Masa tu buka kitab mengajar di masjid, di surau, di rumah, jabat kerajaan, kilang-kilang. Mana yang panggil saya mengajar. Masa itu saya mengajar naik Honda Fame ABF 2316. Dah hilang dah Fame tu tak. Mebarai dah tuan-tuan, lama dah. Itulah ke hulu ke hilir tuan-tuan duduk di Ipoh. Kuliah maghrib naik motor. Kadang tak boleh balik. Orang balik saya tak balik lagi, hujan. Menung duduk kat masjid. Tahun 1990 saya mengajar orang. Kadang mengajar di rumah orang. Mengajar makcik-makcik, ibu-ibu. Kadang mengajar dewan orang ramai. Kok sukalah orang panggil sampai ke Tepin mengajar tuan-tuan. Lepas tu beli kereta Mitsubishi Galant NN 8035. Sampai sekarang ingat lagi tuan. Sebab apa saya ingat? Sebab saya beli kereta tu, bila saya naik atas nak basuh kereta dekat Shell tuan-tuan, menjerit saya tengok. Cina tu menjerit. "Hei, lu tengok lu punya kereta. Apa pasal? Sudah lubang besar," kata dia. Lubang punya besar tuan-tuan. Kalau selok pelapik tu boleh jadi Flintstone tuan-tuan tu. Kalau agak-agak minyak habis, gitu bawa tuan-tuan boleh. Itulah ceramah dia tuan-tuan. Pengalaman macam-macam dengan Mitsubishi Galant Sigma 8035 NN. Itulah kereta tuan-tuan. Dia pecalau kereta saya. Ceramah saya dulu. Mana tuan-tuan kenal saya? Tak ada kenal lah. Gitulah saya ceramah. Akhirnya tuan-tuan, banyak halangan, banyak cabaran, banyak masalah. Saya cakap pada kawan-kawan saya, dah sampai masanya kita buat sekolah kita sendiri. Mengajar di situ masalah, mengajar sini masalah, jawatan kuasa bertukar masalah, bergaduh sana, bergaduh sini, politik tak habis-habis, runsin saya ni. Akhirnya saya kata kita ni buat surau kita sendiri, masjid apa nama sekolah kita sendiri. Saya buat sekolah tu tuan-tuan 2004, 2005 saya buat. Nama dia Pusat Pendidikan Al-Barakah. Waktu itu tuan-tuan tak ada orang kenal. Saya ceramah dah merebak lah. Tapi tak ada masuk TV pun. Sampailah saya ceramah di Kemensah Heights dekat zoo negara. Lama saya ceramah di situ. Datang orang nama dia Alias Salam. Dia kata, "Ustaz, boleh tak buat CD ustaz? Ceramah ustaz, saya rakam." "Boleh ah. Engkau nak buat apa rakam tu?" "Saya jual lah." "Boleh tak ada masalah." Itu permulaan buat CD tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat CD saya masa itu di pasar malam, pasar siang, semua ada CD saya. Pergi je tempat ceramah mana pun CD saya lah dalam TV kat tempat ceramah tu. Sampai saya makan mi rebus, yang hantar mi tu tengok saya tengok TV yang tergantung kat kedai dia.
Dia tengok saya, dia tengok. Serupa lah. Saya pun tadi nak tegur tu, memang serupa. Dia tak kenal yang makan mi tu, itu orang ni tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan masa itu fenomena CD. Saya potong bas dalam terowong Menora dekat Kuala Kangsar tu. Saya tengok bas tu dalam TV, bas tu gambar saya ceramah. Driver saya kata, Ustaz tu. Oh, dia pun dengar ceramah dalam bas express. Saya pun potong bas tuan-tuan, saya slow berhenti. Makcik-makcik tu tengok, dia khabar. Dengan driver bas berhenti sekali tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, masa itu kalau tuan-tuan tahu, satu bulan satu tajuk CD 30,000 keping. Sebulan. Satu tajuk. Sampai ke Singapura tuan-tuan. Subhanallah. 30,000 satu tajuk. Oh, kaya lah Ustaz. Saya tak kaya. Saya cuma dapat 500 keping CD royalty. 500 keping. Kalau nak tukar duit 500 tu pandai-pandai lah Ustaz jual. Takkan saya nak jual CD. Jual CD. Malu saya tuan-tuan. Apa saya buat? Sedekah lah. Pergi ceramah dekat RNR, saya sedekah. Jumpa orang tak bertudung, saya sedekah. Jumpa mak rock, saya sedekah. Lama-lama tuan-tuan, banyak pula pengikut saya yang percuma tadi ni. Ada yang saya bagi tu tuan-tuan, rupa-rupanya pelacur tuan-tuan. Pelacur. Dia datang sekolah saya, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz ni, saya menangis Ustaz. Oi, saya nak berhenti kerja sekarang. Saya tanya, tak payahlah berhenti kerja. Kak, dah kerja elok-elok apa berhenti? Ustaz tahu ke kerja saya apa? Mana saya tahu. Rupanya pelacur. Memang kena berhenti kau, wajib berhenti. Saya tak tahu. Saya kata yang dah kerja elok-elok tu berhenti buat apa? Saya cakap tuan-tuan. Tuan-tuan, 2 tahun dia duduk di sekolah saya. Dia keluar-keluar tu pakai purdah tuan-tuan. Kesan daripada apa? Daripada CD tu. Bagi percuma aja, tak minta duit. Saya bagi pada satu makcik dekat satu tempat R&R mana ke, satu akak pakai skirt. Seduk tengok lah kereta ni pakai skirt dengan suami dia. Hoi, kemas pakai skirt ni. Saya pun keluar, buka bonet kereta, ambil 2 bagi kat dia. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum akak. Hadiah pada saya. Apa ni? Jual ke? Tak ada, sedekah, hadiah. Tuan-tuan, sebulan lepas itu dia mari balik pakai tudung semua Ustaz. Saya hampir-hampir buang CD Ustaz lentung sampah. Tapi saya fikirkan Ustaz, daripada saya buang, baik saya dengar. Dia pun dengar. Tuan-tuan, anak dia sekarang 2 orang hafiz Quran, lelaki dan perempuan. Ini tuan-tuan, power daripada sedekah. Kita sekarang ini banyak ngutuk orang, tapi sedekah kurang. Itu macam mana? Ngutuk pondan. Bapuk. Woi, bapuk. Sebab apa kita pandai duk kutuk dia? Sebab seorang pondan tu kita 5. Bapuk. Bapuk. Kita 5 orang, kita beranilah pondan tu seorang. Cuba pondan tu 5, kita seorang. Tunduk. Sopan dan santun je rupanya tuan. Dia pukul dia pondan, mampu kita. Tuan-tuan, janganlah ubah. Janganlah jadi pengutuk. Jadilah orang yang menekel hati orang. Salah satu cara nak tekel hati orang ialah dengan sedekah. Adakah kita miskin? Tak, tuan-tuan. Dengan sebab saya buat sekolah tu tuan-tuan, 2004, 2005 saya daftar, 2006 mula beroperasi. Pelajar saya cuma 16 orang. 16 orang je pelajar saya. Saya buat sekolah, saya buat pondok, saya panggil orang tua-tua yang tak ada keluarga duduk. Tak ada suami, tak ada isteri, tak ada anak, duduk percuma. Saya belanja semua, saya bagi semua, duduk diam-diam. Tuan-tuan, adakah saya jadi susah? Tak, tuan-tuan. Rupa-rupanya bila saya buat sekolah yang berasaskan kepada wakaf, sedekah, saya pula wakafkan diri saya pula pada agama pula tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, lagi Tuhan tolong. CD saya tadi tuan-tuan sampai ke Brunei, sampai ke Sabah, Sarawak, sampai merata-rata tuan-tuan. Lagi Tuhan bagi rezeki banyak. Inilah nama dia, power of sedekah, power of wakaf, yang orang tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, bila Wakaf An-Nur ni ajak saya, Ustaz, jom kita buat program. Kami ni nak buatkan Wakaf An-Nur. Kami nak buat klinik Wakaf An-Nur, wakaf hadiah pada orang balik. Kami nak buat Masjid An-Nur. Duk ada 16 masjid dia orang dah buat. Kami nak buat Lakin Central, Ustaz. Dalamnya ada masjid,
Dalamnya ada bantuan untuk asnaf-asnaf semua Ustaz. Kita bagi orang yang dapat zakat ni tempat lot untuk dia orang berniaga. Pada 26,000 orang yang duk guna bas. Saya tanpa soal-soal tuan-tuan terima. Tuan-tuan ingat malam ni saya tak ada ceramah tempat lain. Saya terima ceramah dia orang ni bulan ni ada 5 ke 6 tempat dengan Waqaf An-Nur. Saya batal tuan-tuan. Tempat lain saya batal, tempat lain saya batal. Tak apa. Lain kali tarikh lain. Bulan 5 ke, sebelum puasa ke, lepas raya saya pergi. Sebab saya nak ajak orang bersedekah dulu dengan wakaf. Sebab apa yang saya cancelkan tuan-tuan? Tak ingat saya malam ni ada 3 tempat panggil saya ceramah tuan-tuan. Di Sarawak ada panggil, Johor ada panggil, Kedah ada panggil, tinggalkan. Ada yang nak buat di Padang, ada yang nak buat di Padang sekolah. Tuan-tuan, saya kata tak. Yang ni saya nak buat ni dulu. Sebab saya rasa tuan-tuan, nikmatnya berwakaf. Tuhan tolong macam-macam tuan-tuan. Tuhan tolong macam-macam. Dengan sebab saya buat sekolah tuan-tuan dengan wakaf tu, semua Malaysia, seluruh Malaysia kenal saya melalui CD. Saya mula tuan-tuan tak duduk di rumah. Tiba-tiba orang yang buat CD saya tu telefon saya. Dia kata, Ustaz, kita ada satu ustaz baru daripada Pantai Timur. Ustaz ni di Pantai Barat tak kenal Ustaz, orang tak kenal. Belah Pantai Timur, Kelantan, Terengganu kenal dia Ustaz. So apa masalah? Masalah dia, kita orang nak buat CD dia Ustaz, nak terbitkan CD dia. Saya kata silakan, apa masalah? Maksud saya nak gunakan link jualan CD Ustaz, gunakan link dia. Dia terus masuk guna link Ustaz je. Ustaz izinkan tidak? Saya kata dakwah. Apa nak sekat-sekatnya jalan? Sekat jalan dakwah dosa, saya cakap. Saya dah ada link dah ada peniaga sana, dah ada orang jual sini, dah ada stokis sana. Masuk sajalah, dua-duanya ceramah juga. Tuan-tuan, 2 bulan lepas ustaz daripada Terengganu ni buat CD tuan-tuan, dia call saya pula, yang buat CD saya, Ustaz, kita tak dapatlah buat CD Ustaz lagi. Apa pasal? Tak laku lah CD Ustaz. Tak laku tuan-tuan. Terus dia tinggalkan saya, dia buat Ustaz pada Terengganu tu pula. Saya senyum je lah. Tak sampai seminggu tuan-tuan, dia batalkan saya punya CD. Astro telefon saya. Ustaz, kita orang dari Astro. Ya, kami nak buat rancangan. Rancangan apa tu? Agama, ceramah. Oh, bagus. Jadi kami nak ambil Ustaz jadi host. Rancangan apa Kalau dah jodoh. Ustaz nak tak? Boleh. Ustaz pandai tak menyanyi lagu dah jodoh? Engkau punya bodoh betul lah saya cakap. Engkau nak lagu P. Ramlee apa? Itu yang saya jadi rancangan kalau dah jodoh. Awal-awal je tuan-tuan. Kalau jodoh tak ke mana. Tuan-tuan jangan takut. Rezeki di sini disekat. Di sini Allah buka. Ini power of wakaf. Tuan-tuan takut apa? Lepas saja kalau dah jodoh terbit, meletup-letup kalau dah jodoh, 1 juta orang tengok sehari tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau dah jodoh tu, 1 juta musim yang pertama. Setiap hari, lama-lama tuan-tuan diulang daripada subuh sampai tengah malam 4 kali sehari. Naik musim ketiga, naik musim kedua, ketiga. Selepas kalau dah jodoh, TV1 call, forum JAKIM. Ustaz, boleh masuk forum perdana tak? Boleh. Apa masalah kau? Zul Hanafiah masa itu penerbit dia. Boleh Cik Zul. Jom kita buat Ustaz. Di mana? Taman Meru Ipoh Ustaz. Jom. TV1 minta. Datang pula TV3 minta. Lalas semua TV tuan-tuan. Melainkan TV2. Buka ini Ustaz Kazim, buka ini Ustaz Kazim, buka ini Ustaz Kazim. Tuan-tuan takut apa dengan sedekah, dengan wakaf? Tuhan bagi rezeki macam-macam. Tak payah takut. Lama-lama tuan-tuan, duit daripada ceramah saya masukkan pada sekolah saya. Duit daripada royalty TV masuk sekolah saya. Duit daripada buat buku tuan-tuan masuk sekolah saya. Semua balik ke wakaf. Sekarang sekolah saya ada 1,000 orang pelajar. Daripada 1 lot sekarang ada 48 lot. Daripada yang belajar tu orang Malaysia, orang Syria datang belajar, England datang belajar, Amerika datang belajar, melainkan salat tinggi. Subhanallah, Masya Allah. Anda faham? Tak faham sudah tuan. Tuan-tuan, ini power wakaf.
Sampai tahap macam itu. Sebab tu saya senyum tuan-tuan. Orang fitnah saya senyum saja. Orang kutuk saya senyum saja. Sebab di sekolah saya ada 400 orang yang duduk di banner rumah dia daripada wakaf. Duduklah makcik, duduklah pakcik, duduklah. Saya tanggung semua. Selagi mana saya mampu dengan izin Allah. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati juga orang sekat ceramah saya. Bila orang sekat ceramah saya, maknanya rezeki untuk makcik-makcik ni duk ada 400 orang fakir miskin ni tersekat. Tapi tetap saya senyum tuan-tuan, sebab saya tahu saya buat kerja untuk Tuhan. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Saya tak susah hati. Heboh orang kata Ustaz Kazim tak boleh muncul di RTM. Tak apa, saya senyum je. Ustaz Kazim tak boleh keluar dah, radio apa pun tak boleh keluar dah. Saya senyum je tuan-tuan. Rezeki bukan keluar TV. Seminggu lepas tak boleh keluar TV tuan-tuan, datang satu syarikat. Ustaz, kami daripada syarikat Kain Telekong, kami nak ambil ustaz jadi duta kita orang. Tuan-tuan, menung saya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan telekong Ustaz Kazim lepas ni. Macam saya pakai telekong. Tuan-tuan lalu kat Shah Alam tu kan telekong besar tepi jalan iklan tu. Dia tulis apa tu? Nak mak teringin nak pakai telekong Siti ... Lepas ni saya pula tuan-tuan. Nak mak teringin pakai telekong Ustaz Kazim. Nampaklah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki apa susah hati. Ini nama dia wakaf. Pahalanya tuan-tuan, Tuhan ganti rezeki daripada mana kita tak tahu. Tuan-tuan lupa ke Al-Baqarah 261? Allah Ta'ala balas balik sedekah kita 700 kali ganda. Apa takut? Tuan-tuan lupa pada surah yang lain Allah Ta'ala kata dia balas 10 kali ganda atas apa yang kita sumbang balik. Balik buka Quran, terang-terang Allah Ta'ala sebut, kalau kau nak jadi kaya, kau nak jadi hebat, dua benda. Pertama apa dia? Sedekah adalah skim cepat kaya yang paling hebat sekali dalam agama kita. Skim yang diiktiraf oleh Allah. Sekali kau bagi 700 Allah balas. Mana ada skim cepat kaya macam itu tuan-tuan? Skim cepat kaya yang lain semua kelentong tuan-tuan. Tapi Quran tidak pernah kelentong. Sebab tu saya nak kongsi pengalaman pada tuan-tuan. Betapa hebatnya berwakaf. Tuhan tolong kita daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. 2016 tuan-tuan ni semua kata saya mati lah. 2016 tuan-tuan tuduh saya mati dah. Pukul 10.30 bulan 4. Al-Fatihah. Ustaz Kazim kembali ke rahmatullah. Masa itu saya duduk dalam ICU tuan-tuan. Duduk dalam ICU tu. Pukul 10.30 PA saya masa tu dah wire, segala-gala wire dah di badan ni. Macam-macam wire tuan-tuan. Dia yang pakar ni, saya tak tahu nak pegang siapa dah punya sakit ni. Lalah doktor letak bawah lidah ni morfin supaya setenang. Masa itu baru datang PA saya. Datuk Azal. Dia orang cakap Datuk meninggal. Sudah saya cakap. Aku hidup lagi. Masalahnya Datuk, isteri Datuk cakap Datuk dah meninggal. La ilaha illallah. Keluarga Datuk semua dah call. Macam mana ni? Cakap je lah aku hidup lagi. Dia orang minta ambil gambar Datuk. Ambil lah. Kau tanya doktor tu. Doktor tu bagi ke tidak tuan-tuan? Tapi masa itu kuasa viral sangat hebat. Orang telefon bapak mertua saya di Kedah. Haji Kadir, Ustaz Kazim nak bawa balik ke mana ya? Ipoh ke Kedah tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak maksud dia apa? Mayatnya nak bawa balik ke mana? Orang kampung dah tanya jenazahnya nak dikebumikan di mana tuan-tuan? Subhanallah. Pukul 3 pagi tuan-tuan, isteri saya sampai dari Ipoh pergi ke Kelantan. Sampai dia 3 pagi dia sampai. Saya dah tidur dalam ward CCU tu. Dia pegang kaki saya tu bangun. Itulah abang orang cakap jangan ceramah banyak. Abang tu degil. Sebab tak mati. Sebiji macam makcik tadi tu. Kalau mati siapa nak jaga? Ramai pula cakap. Saya kata pukul 3 pagi kau beletel lagi. Letih. Saya ambil selimut saya tutup. Letel lah kau tuan-tuan. Tuan-tuan, masa itu reporter, wartawan semua dah berkampung di hospital Kubang Krian. Polis dah datang kawal tuan-tuan sebab dah heboh Ustaz Kazim meninggal.
Saya, doktor, attendant bawa saya tu laluan tikus di belakang. Sebab tak nak bagi orang ramai dah kerumun, polis dah datang, reporter datang dah. Duduk dalam CCU, tak ada siapa pun tahu saya dalam tu. Rehatlah saya sampai besok pagi, saya nak balik. Sebab apa saya nak balik? Sebab doktor cakap saya sihat, tidak ada sakit jantung. Ustaz cuma penat melampau. Alhamdulillah. Pukul 9 doktor pertama datang. Datuk, kita dah cek semua, tapi kita orang meeting tadi, kita orang tak puas hati lah. So macam mana pun Datuk kena buat NGO jugalah. Saya kata NGO tu binatang apa? Sebenarnya Datuk, actually NGO ni bukan binatang, dia. Subhanallah. Kita masukkan dakwat semua, kita nak tengok dalam jantung Datuk ada tersumbat ke apa ke. Dia presiden tak lama tu, sekejap je dah 45 minit. Tak sakit pun, kita akan buat statik di sini dan dia masuklah. Dia kita gunakan. Saya kata saya tak nak buat sebab saya dah operate 4 kali. 4 kali operate saya tak ada langsung benda dalam perut saya. Jadi saya tak nak jadi yang kelima pula masuk benda, saya tak nak. Minta maaf lah, saya nak balik. Kan semalam doktor cakap saya tak ada apa-apa. Datang lagi doktor nombor 2. Kita dah mesyuarat Ustaz. Jadi kita cadang memang kena buat Ustaz. Kan dah semalam dah kata tak ada apa, okey ya. Tak nak lah. Nanti kalau masuk kamera ke apa, buatnya tertinggal kamera kat dalam ni macam mana? Belah gitu je doktor tuan-tuan. Pukul 3 datang satu doktor perempuan. Muda tuan-tuan. Saya rasa belum kahwin lagi. Kita buat yang Datuk yang tak sakit pun. Sikit. Terus jadi tuan-tuan. Cadangnya bila nak buat tu doktor? Nampak? Itulah tanda-tanda kegatalan tuan-tuan. Bila buatnya besok pagi tuan-tuan, 3 tersumbat, 99.99%, 3 saluran sumbat. Doktor dah mengucap dah. Saya mengucap sekali tuan-tuan, mula-mula saya tak gabrak. Tapi bila saya tengok doktor tu gabrak, la ilaha illallah, Allahu akbar. Datuk tak tahu ke dah second time Ustaz kena serangan jantung? Mana saya tahu? Allah, doa Allah, saya Allah sekali tuan-tuan. Tiba-tiba doktor daripada luar datang. Dia kata, Ustaz, Datuk, pesakit di luar tak nak buat NGO, stand dia bagi pada Ustaz Kazim. Terus buat tuan-tuan. Tuhan tolong. Sebab pada masa itu sangat kritikal. 4 minit saya lambat, doktor cakap habis. Tidak ada lagi Ustaz Kazim ceramah malam ni. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang derma. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah. Tiba-tiba je dia sedekah tuan-tuan. Ini yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Itu baru satu cerita tuan-tuan. Bagaimana kesan bila kita sedekah. Kesan bila kita tolong orang lain. Saya tak kata saya bagus. Semua saya cerita pada tuan-tuan. Allah nak tolong kepada kita tuan-tuan bila kita tolong agama Allah. Salah satu kesannya tuan-tuan yang Allah nak tolong kita ni, wakaf kita ni. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Yang saya wakafkan sekolah saya tu, saya pun tak tahu. 170,000 orang datang melawat setahun. Tiap-tiap bulan datang orang masuk Islam. Saya tak tahu. Saya pun tak sangka sekolah saya menjadi tempat orang masuk Islam setiap bulan. Kalaulah saya tak wakaf hari itu, apa saya dapat? Tapi dengan sebab saya wakaf hari itu, saya syukur. Saya masukkan orang Islam di situ, simpan mu'alaf yang dicari oleh keluarganya, saya sorok di situ. Beri perlindungan pada mereka supaya mereka tak diapa-apakan. Saya bagi perlindungan pada orang yang didera, pada perempuan yang didera, letak di situ. Ada seorang perempuan yang didera suami dia tuan-tuan dalam proses kes mahkamah sekarang ni pasal mendera isteri dia. Pun saya simpan supaya tak dipukul oleh suami dia. Semua sejaga tuan-tuan, ada 1,000 orang. Tuan-tuan, bila kita buat macam itu, saya sendiri pun tak sangka daripada tanah yang sekecil itu menjadi berkembang begitu besar. Dan Allah Ta'ala beri banyak pertolongan. Jadi sekarang tuan-tuan, peluang macam itu datang pada tuan-tuan dalam bentuk wakaf saham yang dibawa oleh Lakin Sentra Wakaf An-Nur ni tuan-tuan. Ambillah di sini dan tuan-tuan enjoy lah dengan apa yang Tuhan nak beri selepas ini. Jangan soal apa Tuhan nak bagi, tunggu sajalah apa benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala akan tolong kita pada satu benda yang kadang-kadang kita sendiri pun tak masuk akal, tak munasabah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan wakaf tuan-tuan, sama ada yang wakaf dalam tabung tadi ataupun yang pergi ke kaunter nanti yang nak beli RM100 10 kaki, RM10 sekaki ni tuan-tuan, ambil lah. InsyaAllah tuan-tuan dapat pahala yang berpanjangan sampai hari kiamat.
Dan di dunia ini Allah Ta'ala tolong kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.